Salam Ramadan daripada saya. Jadi kepada semua pelatih, kita akan mulakan pembelajaran di bawah core ability. Jadi saya diarahkan untuk menyambung pengajian kita di bawah tajuk core ability, tahap 3 di bawah tajuk CA04 MO004 etika di tempat kerja. Di dalam modul 04 etika di tempat kerja, kita mempunyai dua subtajuk, kita submodul. Yang pertama adalah 401 pamerkan keperluan budaya kerja, dan 4.02 adalah menangani situasi yang memerlukan perhatian. Jadi untuk kali ini saya mulakan dengan modul 4.01 pamerkan keperluan budaya kerja. Saya akan menerangkan melalui kertas penerangan, dan seterusnya jika pelatih memerlukan soft copy kertas penerangan ini, saya akan send lah, saya akan antarkan kepada pelatih melalui WhatsApp lah. Jadi untuk pelatih-pelatih semua, seramai 24 orang yang terdiri daripada Muhammad Amirul bin Ramli, Muhammad Aizat, Muhammad Afif Izzuddin, Muhammad Fitri Nasuha, Muhammad Zul Husni, Muhammad Faizal Hafizi, Muhammad Zakwa Zikri, Muhammad Azizi, Muhammad Syafiq Adham, Ahmad Naim Hakimi, Muhammad Azrin, Muhammad Syafiq, Muhammad Daniel Zakaria, Muhammad Khairun Anas, Muhammad Akmal, Muhammad Aiman, Muhammad Azwan Hakimi, Syahir Iskandar, Muhammad Amir, Muhammad Faizal, Muhammad Ariz Zikri, Muhammad Mursyidi, Muhammad Zulazri Azwa dan Abbas Sauki. Saya harapkan, saya doakan semua pelatih, anak-anak murid di dalam keadaan sihat dan sentiasa berada di dalam kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan puasa inilah. Jadi saya harap adik-adik, pelatih dapat memberi kita dapat meneruskan pengajian kita di bawah segmen di bawah core ability lah. Jadi pada hari ini saya akan mulakan dengan kertas penerangan 01 adalah keperluan budaya kerja. Jadi keperluan budaya kerja adalah satu trust yang perlu ada semasa kita berada di tempat kerja nantilah. Jadi kertas penerangan ini bertujuan untuk menerangkan mengenai amalan budaya kerja, sensitiviti budaya dan pelbagaian budaya di tempat kerja. Kalau kita masuk alam pekerjaan nanti, kita berada di alam pekerjaan, kita memasuki bidang pekerjaan, ada banyak benda yang akan kita perlu tempuhi lah. Pertamanya satu amalan budaya kerja tu sendirilah. Jadi berbeza dengan cara kita sebelum ni, kita di tahap mengambil ilmu, di tahap sebagai pelatih, murid sekolah, sebagai kita tak masuki lagi, kita tak mencuburi bidang kerja, mungkin berlainan lah budaya kerja. Nanti kita akan ada benda-benda yang kita kena patuhi lah, kita kena amalkan, ada beberapa amalan yang perlu kita terapkan dan kita patuhi masa kita di alam pekerjaan nanti. Kita ada satu budaya kerja yang berbeza lah dengan berbagai ragam, berbagai situasi. Jadi tak apa, tak ada masalah, kita sama-sama pelajarilah, kita sama dapat ikuti sedikit sebanyak apa dia benda-benda amalan yang perlu kita patuhi nantilah. Yang kedua, kita kena ada sensitiviti di dalam budaya lah. Boleh jadi di alam pekerjaan nanti kita akan tempuhi pelbagai budaya lagi, pelbagai masyarakat, pelanggan kita, pelbagai kawan rakan sekerja, yang berlainan budaya, berlainan agama, berlainan etnik, berbagai lah nantilah, dan kepelbagaian budaya di tempat kerja. Benda-benda ni semua kita kena menyesuaikan diri lah, kita kena ada ilmu lah supaya kita berada di dalam situasi yang sempurna, yang kita dapat menyesuaikan diri lah dengan pelbagai budaya lah.
Jadi saya teruskan dengan kertas penerangan pertama. Kertas penerangan pertama adalah amalan budaya kerja. Jadi dalam amalan budaya kerja ni, amalan budaya kerja lazim meliputi landscape pelbagai etika. Sesetengahnya melibatkan implikasi undang-undang yang perlu disedari oleh semua kaki tangan ataupun pekerja lah. Bila kita dah masuk dalam etika kerja ni, dia akan melibat implikasi undang-undang lah. Dia ada undang-undang dia. Kalau kita buat ni, kita akan tertakluk di bawah undang-undang yang begini. Kalau kita buat kesalahan ni, ada undang-undang yang akan kita kena hadapi lah. Contohlah kata di dalam dia ada tindakan tata tertib, dia ada undang-undang yang perlu kita patuhi. Tak ada masalah benda tu, asalkan kita tidak melanggar undang-undang yang salah, yang tidak patut. Rasanya kita tak ada, insya-Allah kita tak berdepan dengan apa-apa masalah lah. Dasar dan misi syarikat atau organisasi, sikap dan tindakan majikan menjadi tempat untuk dipatuhi oleh pekerja dalam urusan seharian mereka. Wujudkan tempat budaya kerja yang beretika dengan menentukan apa yang menjadi amalan beretika. Nilai dan dasar etika syarikat akan menjadi panduan amalan beretika kepada pekerja. Dia akan senaraikan apa dia amalan-amalan yang perlu kita patuhi, apa nilai yang baik dan etika di dalam satu syarikat, sama ada syarikat atau organisasi ataupun agensi kerajaan ataupun jabatan kerajaan. Dia ada etika, dia telah disusun kepada pekerja-pekerja untuk pekerja pekerja patuhilah. Okey. Saya teruskan dengan amalan budaya kerja yang pertama lah. Satu, amalan keadilan. 1.1 adalah amalan keadilan. Peraturan penting ialah panduan ringkas yang untuk amalan yang adil di tempat kerja. Pengurus boleh bekerjasama dengan kaki tangan dalam mentafsirkan apa yang dimaksudkan dengan keadilan. Keadilan mungkin berbeza dari satu keadaan ke satu keadaan lah. Kadang-kadang satu benda tu dia adil untuk semua. Kadang-kadang dia kita meletakkan keadilan di tempat yang sebenarnya. Yang tu yang sebaik-baiknya lah. Kita kena majikan atau pengurus kita kena berlaku adil kepada semua kaki tangan atau pekerja. Kita pun kena berlaku adil kepada pelanggan. Contoh kata, kita dah berjanji dengan satu pelanggan ni, kita kena berlaku adil. Yang mana dahulu didulukan, contoh kata. Okey. Gunakan definisi ini untuk setiap sektor dan keadaan operasi pengurusan yang kecil. Kriteria untuk keadilan terpakai ke atas semua orang dan dalam semua keadaan. Okey, di dalam istilah menurut istilah pakar, pakar dalam pekerjaan, etika kerjaan ni, maksudnya adalah pekerja meletakkan panduan etika keadilan itu di tempat kerja sebagai amalan untuk melayan satu sama lain, para pelanggan dan pembeli secara adil dan saksama. Undang-undang anti diskriminasi ialah contoh amalan pekerja adil. Kita kena berlaku adil lah. Kalau kita ada pelanggan, kita kena berlaku adil kepada pelanggan kita. Jadi bila kita dah berlaku adil semua, ataupun orang akan berlaku adil kita, keadaan itu akan menjadi lebih baik. Cara kita bekerja lebih bagus. Okey. Yang kedua, selepas amalan keadilan adalah amalan integriti. 1.2 adalah amalan integriti. Integriti memerlukan keberanian untuk melakukan apa yang betul walaupun ia tidak disukai. Integriti ni kita dah lalui dalam tahap 1 dan 2, iaitu ada banyak nilai-nilai murni di dalam integriti inilah. Sikap kejujuran, sikap perlu dipercayai, sikap bercakap benar, jujur, menepati masa. Itu antara sifat-sifat integriti yang baik lah. Pekerja yang berintegriti akan menyokong kerja-kerja yang betul dari segi moral dan apa yang mewakili kaki tangan dan pelanggannya. Sebagai contoh, kaki tangan jualan sebenarnya mewakili barisan produk keluaran atau perkhidmatan ditawarkan. Mereka menepati janji mereka dan pelanggan kerana itu adalah perkara yang betul untuk dilakukan dan kerana apa jua yang diperkatakan adalah mewakili majikannya. Integriti memerlukan latihan dan berterusan. Integriti ni satu benda yang nilai-nilai yang baik murni. Kalau kita bekerja mewakili syarikat kita, kita
menjual produk, contoh kata, dan perkhidmatan, maknanya kita mewakili syarikat, majikan kita. Jadi kita kena menepati janji kepada pelanggan. Sebab apa? Sebab kita dah mewakili syarikat. Kita dah mewakili organisasi kita. Kita dapat kepercayaan daripada syarikat, daripada majikan kita, daripada organisasi kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik kepada pelanggan, untuk melariskan jualan kita, untuk meningkatkan pendapatan syarikat, contoh kata. Okey, yang ketiga adalah kerahsiaan amalan privacy, kerahsiaan dan amalan privasi, ya. Undang-undang kerahsiaan dan privasi, Undang-undang kerahsiaan dan privasi dan amalan memainkan peranan dalam setiap urusan. Budaya kerja yang sihat menghormati privasi seorang pekerja, ya. Pekerja mengamalkan kerahsiaan dengan menahan diri daripada gosip soal peribadi seorang pekerja lain, rakan sekerja kita. Contohnya, pekerja penjagaan kesihatan akur kepada undang-undang privasi sebagai amalan operasi harian. Ada dua benda kat sini. Yang pertama adalah kerahsiaan. Kita kena menghormati privasi seorang pekerja lain. Contoh, kita tak boleh melanggar etika tu. Jadi kita di dalam alam pekerjaan, bila kita masuk dalam waktu bekerja yang sebenarnya, kita kena lebih profesional. Kita buat urusan secara profesional dengan pekerja lain. Kita cuma boleh berbincang, boleh berurusan dalam bidang kerja yang tertentu. Kita jangan masukkan, campur adukkan gosip peribadi, benda-benda yang menyentuh peribadi orang lain, sensitiviti orang lain, keagamaan, budaya, bangsa yang berlain. Kita jangan campur adukkan untuk menjaga kerahsiaan dan amalan privasi antara pekerja. Yang kedua, kita kena menjaga privasi pelanggan kita. Sebagai contoh, dia bagi contoh ni, pekerja yang menjalankan penjagaan kesihatan, dia kena menjaga privasi pesakit, contoh kata pesakit dia, pelanggan dia. Dia kena menjaga tu semua. Jadi amalan untuk menjaga privasi adalah penting. Jadi 1.4, lagi satu, yang keempat adalah amalan kawalan kendiri, self control. Apabila situasi yang mencabar timbul, pekerja yang boleh mengawal emosi dan tindakan mempamerkan tindakan laku beretika di tempat kerja, tingkah laku. Okey, apabila situasi yang mencabar timbul, pekerja yang boleh mengawal emosi dan tindakan mempamerkan tingkah laku di tempat kerja. Jadi kita kena ada satu kita boleh mengawal sendiri, self control. Apa yang patut kita kena kawal emosi kita, tindakan kita. Kita kena fikir panjang sikit sebelum mengambil tindakan yang kita tak boleh tindakan yang terburu-buru, Ini pasal jika kita mengambil tindakan yang gopoh, terburu-buru, dia mengakibatkan sesuatu yang tidak baik, Jadi kita kena ada satu kawalan kendiri, self control pada diri kita. Jadi kita kena berhati-hati, Kita jangan mengikutkan hawa nafsu, contoh kata, nak ambil tindakan. Kita kena fikir banyak, kena minta nasihat daripada pegawai atasan, jika perlu. Kita jangan mengambil tindakan yang tanpa kawalan, maksudnya. Kawalan kendiri maksudnya self control. Kebenaran kendiri boleh menghalang situasi yang sukar menjadi lebih buruk dan mengawal aliran kerja serta mengancam semangat kaki tangan. Pekerja yang mampu mengawal diri dan berdisiplin akan sentiasa tenang dalam kesibukan mereka. Untuk mengelakkan timbulan kerja, mereka saling bantu-membantu untuk mengekalkan kelancaran kerja dan terus memberi sumbangan kepada keseluruhan produktiviti syarikat. Jika berlaku lambakan kerja, contoh, dia bagi contoh kat sini. Jadi timbulan kerja, kita kena pandai berunding, berbincang dengan rakan sekerja, dengan pihak pengurusan atas, bagaimana kita nak selesaikan benda tu. Kita kena ambil satu tindakan yang positif, nanti kita kena mengelakkan satu stres, kita kena kawal diri kita kena berdisiplin walaupun dalam keadaan yang sibuk, sentiasa tenang. Jika berlaku ketidakcukupan masa kerja yang banyak, jadi kita harus berbincang. Jangan kita ambil tindakan yang sendiri yang boleh merosakkan pada akhirnya keseluruhan produktiviti syarikat. Dia akan mengakibatkan perkara-perkara negatif yang akan berlaku nanti. Okey, sekarang ni habis dah satu tajuk kertas penerangan pertama, iaitu amalan budaya kerja, yang tadi meliputi amalan kerja yang lazim di tempat kerja. Yang kedua adalah amalan keadilan.
Yang ketiga adalah amalan integriti. Yang keempat adalah kerahsiaan dan amalan privasi. Yang kelima adalah amalan kawalan kendiri. Jadi terima kasih. Diharap parti-parti dapat memahami dulu di peringkat awal ni tentang tajuk pertama, iaitu amalan budaya kerja. Nanti seterusnya saya akan sambung dengan tajuk kedua adalah budaya kerja, hormat dan percaya. Sekian, terima kasih.